Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel, menggempakan sahabat-sahabat semua di saat keterujaan seluruh rakyat Malaysia mendengar sesi pembentangan Belanjawan Madani 2024 yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat yang lalu. Ya, ramai orang mungkin terlupa ya apabila seorang ahli parlimen dikatakan, ya kita pun tidak pasti dia entah menghilang ke mana. Ya, karena ada dalam beberapa gambar yang dipost di media sosial, seorang presiden lebay pas ini tidak kelihatan datang untuk mendengar sesi pembentangan Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini memberi tanggapan sahabat semua, ramai rakyat di luar sana tertanya-tanya, adakah seorang MP ini yang tidak hadir ke Dewan Rakyat ini tidak mementingkan bajet ini, yang mana bajet ini kita lihat lebih cakna, lebih mengutamakan terutamanya rakyat di luar sana. Yang mana dinyatakan berbagai bantuan yang dinaikkan oleh Datuk Seri, oleh Kerajaan Perpaduan. Contohnya seperti STR, kalau sebelum ini 3.100 naik kepada 3.700. Bantuan kepada anak muda, kepada pesawat, kepada petani, kepada penjawat-penjawat awam dan banyak lagi bantuan-bantuan yang turut dibentangkan dalam sesi ini. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sahabat semua, seorang presiden lebay pas dikatakan ponteng entah hilang kemana. Adakah bagi beliau belanjawan ini tidak penting karena sanggup tidak menghadirkan diri di dalam sesi pembentangan Belanjawan 2024 Malaysia Madani. Jadi sahabat semua, ini agak mengejutkan kita dan sesuatu yang tidak boleh diterima pakai. Walaupun kalau kita lihat, kita beri ulasan sedikit berkaitan dengan Belanjawan 2024, peruntukan ini adalah antara yang tertinggi pernah dibentangkan sebanyak RM393.8 bilion. Wow, itu antara jumlah terbesar dalam sejarah yang pernah dibentangkan. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Belanjawan 2024 memperuntukkan sebanyak RM393.8 bilion, yaitu belanjawan tertinggi pernah dibentangkan kerajaan. Beliau yang juga Menteri Keuangan memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak RM303.8 bilion ringgit adalah untuk belanja mengurus dan RM90 bilion untuk belanja pembangunan dan 2 bilion simpanan luar jangka. Dan kata Datuk Seri Anwar lagi, kutipan hasil kerajaan pada tahun 2024 dijangka menyaksikan peningkatan daripada RM303.2 bilion tahun ini kepada 307.6 bilion. Jadi defisit fiskal 2024 diunjur berkurang kepada 4.3% ketimbang sasaran 5% tahun ini dan 5.6% tahun 2022 katanya ketika berucap membentangkan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat. Anwar menambah perbelanjaan tersebut melibatkan penambahan siling rancangan Malaysia ke-12, RM-12 sebanyak RM15 bilion lagi, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM415 bilion untuk tempoh 5 tahun. Beliau berkata, penambahan tersebut menunjukkan kerajaan mengamalkan pendekatan fiskal yang mengembang, walaupun pada masa yang sama bertanggungjawab menguruskan defisit fiskal secara berperingkat. Datuk Seri Anwar menambah, dalam jangka sederhana Malaysia akan mencapai defisit fiskal 3% atau lebih rendah kepada keluaran dalam negara kasar KDNK seperti mana penanda aras ditetapkan dalam kerangka ekonomi Malaysia Madani. Jelasnya lagi. Jadi menurut PMX, Barang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang diluluskan di Dewan Rakyat kemarin memperkukuhkan komitmen kerajaan dalam memperteguhkan tata kelola serta menjamin ketelusan dan pertanggungjawaban. Perdana Menteri berkata bagi tahun hadapan kerajaan menjangka pertumbuhan KDNK antara 4 hingga 5% berbanding unjuran Bank Dunia dan tabung kewangan antarabangsa yang menjangka ekonomi negara yang berkembang pada kadar 4.3%. Dengan pembangunan ekonomi madani yang dilaksanakan kerajaan, kerajaan yakin untuk mencapai pertumbuhan menghampiri 5%, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu antara kenyataan terkini, sahabat-sahabat semua.
ya daripada Datuk Seri ya semasa membentangkan belanjawan negara ya untuk tahun 2024. Jadi apa yang penting di sini juga adalah Datuk Seri memberikan ya manifesto untuk belanjawan 2024 ini. Manifestonya adalah untuk mengurangkan kos sara hidup. Itu antara juga fokus yang turut diketengahkan oleh Perdana Menteri. Yang mana katanya belanjawan 2024 Malaysia Madani adalah manifestonya untuk memberikan komitmen berterusan kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup dan meningkatkan peluang pekerjaan, kata Perdana Menteri itu lagi. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Datuk Seri Anwar berkata, belanjawan yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat itu juga menerjemahkan usaha kerajaan perpaduan dalam menyokong iklim pelaburan yang kondusif dalam suasana global yang kian berubah. Tambahnya, belanjawan Kerajaan Persekutuan 2024 memberi penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mampan dan pro rakyat seiring hala tuju ekonomi baharu, kata Datuk Seri Anwar lagi. Dalam hantaran yang sama, Perdana Menteri turut berkongsi beberapa infografik ringkasan intipati belanjawan 2024. Ketika membentangkan belanjawan itu di Dewan Rakyat, Datuk Seri mengumumkan peruntukan yang berjumlah seperti yang saya katakan tadi, yaitu 393.8 bilion adalah satu belanjawan yang tertinggi yang pernah dibentangkan. Namun ia menggariskan 3 tumpuan. Yang pertama, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan. Kedua, penstrukturalan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah peningkatan darjat hidup rakyat. Itu antara fokus yang dinyatakan dalam bajet ini. Jadi Datuk Seri juga berkata bahwa belanjawan 2024 menyaksikan hasil negara akan bertambah berikutan penstrukturalan semula ekonomi dan fiskal serta pelaksanaan reformasi pencukaian dan subsidi bersasar akan dimanfaatkan sebaiknya untuk mengangkat darjat hidup rakyat. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara kepentingan dan keutamaan fokus di dalam belanjawan ini. Begitu penting untuk rakyat, begitu penting untuk negara, begitu penting untuk menoktakan kemiskinan, memberi bantuan kepada pesawah, memberi bantuan kepada anak-anak muda. Dia adalah merangkumi termasuk juga pembangunan dan sebagainya. Dan yang lebih mengejutkan juga dan menggembirakan kita adalah peruntukan untuk Sabah dan Sarawak turut dinaikkan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini antara yang tertinggi. Jadi kita boleh melihat sahabat-sahabat semua komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini untuk memberi fokus meningkatkan darjat taraf hidup masyarakat ataupun rakyat Malaysia. Tapi awalnya seperti yang saya katakan, apabila seorang MP, pemimpin utama daripada Perikatan Nasional, yang kita lihat kursinya kosong, entah hilang ke mana. Jadi adakah fokus mereka ini hanya berpolitik ataupun memberikan sokongan ataupun demi untuk kepentingan pribadi sehingga tidak hadir, entah hilang ke mana. Saya pun tidak pasti, mungkin dia lambat masuk atau sebaliknya, tapi melalui gambar-gambar yang ditularkan ataupun tular di media sosial jelas menunjukkan di mana komitmen pemimpin-pemimpin daripada pihak pembangkang hari ini Jadi ini pandangan saya sahabat semua. Bagaimana ulah dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak, atau peranjat atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.